Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke video saya kembali. Bertemu kembali dalam siri POTT, iaitu POTT, pesanan orang tua-tua ya. Dan kali ini kita akan dapat mengetahui sedikit penggunaan beberapa jenis rumpai yang boleh kita dapati di persekitaran kita untuk kita manfaatkan bersama ya. Jadi ikutilah video saya hingga akhirnya untuk menjawab beberapa penggunaan atau manfaat rumpai di sekitar kita. Okey, jom saksikan siri kedua POTT. Jom. Ini adalah pokok lalang, rumput lalang ataupun Imprata cylindrica. Menjadi musuh utama dalam peladangan. Agak sukar untuk membunuh rumput ini kerana mempunyai sistem akar yang dalam dan banyak di bahagian bawah tanah. Jadi untuk menghapuskan tanaman ini perlulah secara manual ataupun chemical. Secara manualnya kita cabut satu persatu tanaman ini, atau selective weeding di dalam ladang-ladang kita. Secara kimianya pula kita terpaksa menggunakan racun rumpai dari jenis yang bertindak secara sistematik. Yang bertindak secara sistemik, bukan sistematik sistemik, iaitu yang apabila kita sembuh racun ini, adalah larutan racun ini, ia akan meresap melalui liang-liang stoma ke dalam sistem pengangkutan tanaman, iaitu bahagian phloem dan xylem dan ia akan diangkut ke seluruh tanaman dan menyebabkan pokok ladang ini akan mati secara perlahan-lahan. Daunnya tirus, tajam di bahagian ujung, tajam. Biasanya akan mempunyai bunga berwarna putih. Dan apabila kita ingin menghapuskan tanaman ini daripada ladang, pastikan kita membunuhnya sebelum bunganya keluar. Jadi kalau bunga dah keluar, kita racun, bunga tersebut akan jatuh dan kemudiannya akan tumbuh kembali. Maknanya kita akan mengadakan proses meracun berulang-ulang kali. Okey, ini dia sistem akar rambut dia. Sebenarnya akar dia adalah lebih besar. Kalau dia telah matang, akan lebih besar, seolah-olah macam berbentuk seperti tebu. Dia agak besar dan boleh kadang-kadang pada zaman saya kecil-kecil dulu, saya gigit-gigit dia akan rasa agak manis sikit lah. So, yang berkhasiatnya biasanya ladang ini adalah bahagian akar dia. Mana kita akan cabut dan kita akan bersihkan bahagian akar dia untuk kita rebus. Dan kita boleh gunakan air rebusan tersebut untuk mencegah berbagai jenis penyakit seperti demam panas, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Okey. Alright. Lalang ataupun nama saintifiknya adalah Imprata cylindrica.
Okey, ini pula pokok letup-letup kelambu ataupun Sicilius peruviana. Di Indonesia dikenali juga sebagai pokok ciplukan ataupun sesendet. Pokok ini mempunyai nilai perubatan yang sangat tinggi. Bunga berwarna putih dan buah yang dibaluti oleh kelambu, ya. Itu sebabnya kita panggil dia letup-letup kelambu. Memakan buah ini secara rutin boleh mengelakkan daripada sakit gusi. Buah ini amat sedap dan manis bila ia telah masak. Ia juga boleh menyembuhkan sakit vertigo ataupun paru-paru dan hilangkan bisul. Di setengah tempat, pucuknya boleh digunakan sebagai sayuran. Enak digoreng. Tanaman ini dipercayai berupaya mengurangkan strok dan juga memulihkan saraf. Okey, buah ini kalau kita picit, dia akan meletup. Buah letup-letup kelambu. Buah ini dipercayai boleh melegakan penyakit seperti batuk dan juga diabetes. 4 helai daunnya dicampurkan dengan 4 biji beras dan sedikit pucuk kunyit, tumbuk hingga lumat dan sapukan pada kanser payudara. InsyaAllah boleh melegakan. Buah ini di Korea dipercayai mempunyai nilai yang tinggi dan berharga RM3,000 per 100 gram. Dia ada biji-biji dan kalau masak kita boleh makan ada. Sedap juga, manis. Saya zaman kecil-kecil tu kat kebun makan benda ni lah. Best, rasa hilang dahaga juga. Dia kalau masak warna kuning. Alright. Sedap. Makan begitu saja pun sedap. Tak ada pula yang masak. Tapi yang penting dia akan meletup meletup. Alright. Ini dia pokok letup-letup. Tanaman ini juga merupakan anti-asmatik, parasitik, menghapuskan parasit usus dan kuatkan saraf optik. Mai tengok sarang burung pula. Sarang burung tempua. Burung tempua terbang tinggi membuat sarang. Orang dulu tu dia berapa telitinya, berapa tekunnya burung ini untuk membuat sarang dia. Itu adalah sarang burung tempua betina. Betina. Sebabnya dia ada lubang masuk, dia ada tempat letak telok dia. Yang tu bawah kita akan nampak, dan yang atas tu kalau kita boleh tengok yang atas tu adalah sarang burung tempua jantan. Sebabnya dia ada lubang dan dia ada tempat bertinggi, tempat duduk, tempat dia bertinggi. Itu untuk jantan.
Kalau betina dia, ni jantan juga. Yang ni betina tadi. Ni betina. Banyak betina dan jantan ya. Nampak ni jantan ya. Ada tempat bertenggek dia. Dan betinanya, ni jantan juga, ada tempat lubang bertenggek dia. Ni betina ada ruang masuk dan tempat dia nak bertelur. Okey, itu dia sarang burung tempua. Ni dia pokok semalu, putri malu ataupun Mimosa pudica. Dia disebut sebagai putri malu atau semalu kerana bila kita sentuh daunnya, dia akan menguncup. Bunganya berwarna merah dan terdapatnya bintil-bintil bijinya. Pokoknya berduri. Hati-hati bila kita nak menyentuh ataupun mencabutnya. Hidup di kawasan lapang atau yang terbuka, di mana cahaya matahari yang terang dan berupaya bersaing dengan rumput-rumput yang lain. Tanaman ini dipercayai dapat mengubati masalah insomnia, bronkitis dan reumatik. Selain dari itu, faedahnya antaranya adalah mengubati atau menurunkan suhu badan yang panas. Ianya mempunyai nilai perubatan kerana ianya mengandungi tannin, mimosin dan piperolates. Air rebusan tanaman ini dipercayai dapat mengubati hepatitis. Caranya dengan merebus 10 gram bahagian pokok dengan akarnya sekali bersama 200 ml air dan dididihkan selama 15 minit. Minum air tersebut setiap hari. Dalam penyelidikan farmakologis, ianya menyentuh soal penyakit seperti anti kencing manis, antioksidan, glikosida, flavonoids dan tannin yang memainkan peranan dalam penyembuhan. Oleh itu, sayangilah tanaman ini kerana ia memberi manfaat kepada manusia. Okey, kita sambung sedikit lagi mengenai dengan pokok semalu atau putri malu ini, di mana ia mengandungi kapta dan pita untuk menyembuhkan luka, darah berkumpul dan masalah kelemahan tenaga batin. Menurut kajian yang dilakukan oleh Bahagian Pharmaceutical Science and Drug Research 2013 yang bertajuk Pharmacology dan Traditional Use of Mimosa pudica, semua bahagian pokok yang dianggap memiliki khasiat ubatan dan boleh digunakan dalam merawat penyakit seperti hampedu, kusta, disentery, masalah faraj dan rahim, radang keletihan, asma, leukoderma dan penyakit darah. So,
tanaman ini amat berguna dan banyak manfaatnya untuk tujuan perubatan. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi beberapa tanaman ataupun rumpai di sekitar kita yang mempunyai manfaat dan boleh kita gunakan ketika berada di ladang atau di hutan bagi tujuan kecemasan sebelum mendapat rawatan dan seterusnya. So, saksikan seterusnya siri-siri dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen video ini, dan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bye-bye.